Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau dan AJK, seterusnya tuan-tuan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dipertemukan dalam program Kuliah Maghrib Surah An-Nur seksyen 20 Syalam. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan, malam ni saya diminta untuk membicarakan berkaitan dengan Ma'al Hijrah ya. Jadi tuan-tuan sekalian, biasanya orang banyak dah cerita pasal sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi pergi, kemudian apa strategi yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. InsyaAllah saya cuba untuk membincangkan malam ini tuan-tuan sekalian tentang asas pembinaan masyarakat baru. Mana apa, apabila Nabi SAW telah sampai di masjid di Madinah, Nabi membina tapak asas masyarakat baru yang boleh kita jadikan contoh pada hari ini dalam kehidupan kita bermasyarakat ya. Jadi saya tidak akan sentuh tentang perjalanan Nabi, strategi perjalanan apa ya. Saya akan sentuh tentang isu apa nama ni, iaitu berkaitan dengan asas pembinaan masyarakat baru. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat membina sebuah negara daripada masyarakat yang berbilang kaum, berbilang agama, tetapi mereka dapat hidup dalam keadaan suasana yang aman damai, dalam keadaan rukun dan pelaksanaan keadilan Islam kepada seluruh masyarakat, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, semuanya beroleh hak-hak mereka di dalam sebuah negara. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, asas masyarakat baru. Sebenarnya hijrah Rasulullah SAW ke Madinah membawa erti kelahiran sebuah negara Islam yang pertama di dunia ini. Merupakan pernyataan akan wujudnya sebuah pemerintahan Islam di bawah kelolaan pengasasnya, iaitulah baginda Rasulullah SAW sendiri. Oleh yang demikian, kerja dan tugas yang pertama diselenggarakan oleh Rasulullah ialah menyediakan asas-asas dan tapak yang kukuh. Macam kita nak buat bangunan, bila kita nak buat bangunan tuan-tuan puan, maka kita akan mulakan dengan apa nama ni, piling dia, tapak dulu, tapak, kemudian buat piling, buat puting, buat apa nama ni, rangka ya, barulah dapat membina sebuah bangunan yang kukuh. Begitu juga untuk membina masyarakat, maka asas-asas yang penting perlu disiapkan terlebih dahulu sebagai dasar dalam membentuk masyarakat yang baru ya. Oleh itu Rasulullah telah menggariskan 3 asas atau dasar utama pembentukan masyarakat baru. Yang pertama iaitu pembinaan masjid dan menjadikan masjid sebagai pusat komuniti masyarakat. Yang kedua, mempersaudarakan antara seluruh kaum muslimin, iaitulah di antara orang-orang Ansar yang berada di Madinah dengan sahabat-sahabat yang datang daripada Mekah yang dinamakan sebagai kumpulan Muhajirin. Dan yang ketiga iaitu mementerikan sebuah perlembagaan yang kita sebut sebagai Sahifah Madinah, perlembagaan Madinah, yang di dalamnya ditentukan garis-garis kasar sistem penghidupan umat Islam sesama sendiri, iaitu sesama umat Islam, dan menjelaskan perhubungan dengan bangsa lain secara umum dan bangsa Yahudi secara khusus. Jadi kepada bangsa-bangsa lain ia dibuat secara umum, tetapi untuk bangsa Yahudi ia buat secara khusus. Kerana apa? Kerana orang Yahudi ni tuan-tuan sekalian terkenal daripada dulu dengan sikap khianat mereka. Mereka walaupun sudah berjanji tetapi sering mengingkari janji. Bahkan mereka pernah membunuh nabi-nabi mereka. Maka sebab itulah tuan-tuan sekalian, untuk perjanjian dengan orang Yahudi ada perjanjian yang khusus,
dan juga umum kepada seluruh masyarakat yang berada di Madinah, kepada orang Islam dan bukan Islam. Baik, kita lihat tuan-tuan sekalian asas yang pertama. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai tapak pembinaan masyarakat? Pembicaraan pertama akan dimulakan mengenai masjid. Pernah diterangkan terlebih dahulu di mana unta baginda Rasulullah SAW yang dikenderai telah berhenti di suatu tempat pengeringan tamar milik anak yatim. Lalu Nabi SAW membeli tanah tersebut untuk dijadikan sebagai tapak pembinaan masjid. Ya. Jadi kenapa Rasulullah SAW menjadikan masjid ini, tapak pembinaan masjid ini? Betapa pentingnya masjid di dalam sebuah masyarakat dan negara Islam. Sebaik-baik saja baginda Rasulullah SAW sampai di Madinah dan menetap di sana, baginda terus meletakkan batu asas pembentukan masyarakat Islam yang kukuh dan kemas. Para anggotanya ialah seluruh kaum muslimin di kalangan orang-orang Ansar dan Muhajirin. Sebagai langkah pertama, baginda membina sebuah masjid. Tidak heranlah bahawa masjid itu asas pertama dan utama ke arah pembentukan masyarakat Islam, kerana dengan masjid itulah masyarakat Islam dapat mengambil suntikan pelalian ataupun immunity dan kekuatan dengan mengikut dan mematuhi segala sistem Islam, akidah dan peradabannya. Segala-galanya itu terpancar dari muara dan inspirasi masjid. Jadi bila ada masjid, masjid tadi digunakan untuk sebagai immunity kepada masyarakat, di mana masyarakat mengambil ilmu daripada masjid. Jadi masjid ini bukanlah tempat sembahyang semata-mata. Jadi di zaman Rasulullah, masjid juga dijadikan sebagai pusat ilmu, pusat komuniti, dan apa juga program-program diatur oleh baginda Rasulullah di masjid. Nabi nak pergi perang, mula mesyuarat dalam masjid. Sebab bila duduk dalam masjid, tuan-tuan sekalian, orang akan hormat dengan apa yang dinamakan sebagai rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka nak bercakap, mereka bercakap dengan tertib. Bila nak musyawarah dengan tertib. Walaupun tak puas hati macam mana pun, tidak ada sampai lempar kerusi. Tapi kalau kat luar, kat balai raya, kat mana, orang kadang-kadang bergaduh sampai lempar kerusi itu sekalian. Sebab apa? Sebab di luar sana, mereka tidak merasai adanya satu kemuliaan, tempat yang mulia. Tapi di masjid, mereka anggap ini tempat yang mulia. Jadi mereka duduk bersama-sama dalam keadaan rukun dan damai. Sehingga ada orang-orang kafir yang datang ke masjid Nabi, melihat bagaimana kehidupan para sahabat yang bersatu padu, saling tolong-menolong apa semua. Akhirnya mereka memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala, beroleh hidayah di masjid. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan sekalian saya sebutkan, bahawa kita di Malaysia ni kadang sedih tuan-tuan sekalian. Bagaimana kita di Malaysia masih lagi berfikiran terlampau, ialah kalau kita kata kolot, marah, ketinggalan zaman tuan-tuan sekalian. Bila ada orang kafir masuk masjid, kita bising, ini kafir masuk masjid. Ada orang kafir baca Quran, kita marah. Kafir bagi salam, kita marah. Sedangkan tuan-tuan sekalian, berlaku di zaman Rasulullah SAW perkara-perkara sedemikian. Ada orang kafir bagi salam pada Rasulullah, Rasulullah jawab. Cuma jawabnya tak adalah Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jawabnya hanya Waalaikum. Ada apa nama ni, orang yang belum masuk Islam nak baca Quran, dibagi tu sekalian, tak ada masalah. Sehingga Saidina Umar sendiri masuk Islam kerana apa? Kerana membaca ayat suci Al-Quran, mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Kita semua tak boleh tu sekalian. Kadang-kadang anak-anak kecil di masjid pun tu sekalian, kita terlampau garang dengan mereka, kita marah mereka. Padahal tu sekalian, anak-anak mesti dididik dengan masjid seusia muda lagi. Daripada kecil lagi bawa ke masjid tu sekalian. Ini dulu-dulu, tapi sekarang dah alhamdulillah ada anjakan paradigma, ada perubahan. Tidak, dulu masjid-masjid pun letak sekali label kat pintu masuk. Tidak dibenarkan membawa anak-anak di bawah 10 tahun misalnya masuk dalam masjid. Kecil-kecil bawa pergi pantai, pergi tasik. Itu akhirnya besar-besar jadi minah tasik, mat pantai. Masjid mereka tak datang. Sebab apa? Sebab sikap kita tuan-tuan sekalian, sikap pihak pengurusan, sikap orang yang lebih dewasa, kadang-kadang kita menghalang anak-anak ini untuk berinteraksi di masjid. Sedangkan di zaman Rasulullah, tuan-tuan tengok, kita kan dengar tuan-tuan sekalian, zaman Rasulullah, Nabi jadi imam, sembahyang, Hasan Husain bertinggi atas kepala. Masa tu Hasan Husain mesti kecil. Kalau dia dah besar, takkan dia bertinggi atas kepala Nabi kan? Nabi bawa tuan-tuan sekalian. Apa lagi? Nabi tengah khutbah, tiba-tiba Hasan Husain lari tu kan naik atas mimbar. Nabi dokong. Tengok, Nabi menyantuni kanak-kanak di dalam masjid. Kita tidak, tuan-tuan sekalian. Dengan anak-anak garangnya, ya Allah, bising, balik. Itu dia balik, dia halau. Lain kali tak datang masjid lagi dah. Ini masalah kita tuan-tuan sekalian, yang perlu kita perbetulkanlah. Sebab nak mendidik anak-anak,
daripada usia muda. Ya. Tidak heran di antara sistem peradaban Islam juga ialah menyebarkan semangat persamaan dan keadilan di kalangan umat Islam di segenap lapisan hidup dan aspek. Semangat kejiranan dan perasaan seumpama itu tidak akan berpaut andai kata umat Islam tidak pernah berdiri dalam satu barisan bersama-sama untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat tuan-tuan sekalian ya, apa nama ni? Apa yang kita sebutkan sebagai persamaan, taraf, keadilan, maksudnya apa? Bila kita masuk masjid tuan-tuan sekalian, semua orang sama. Semua sama. Tak perlulah tuan-tuan sekalian nak berdotak, datuk, tan sri apa semua, tak payah. Tapi sebagai penghormatan, no problem. Cuma jangan sampai kita minta-minta. Orang mau hormati kita dalam masjid lebih-lebih. Bila kita masuk dalam masjid, kita semua sama tuan sekalian. Bendera-bendera parti politik tinggal di luar. Pahaman-pahaman kita yang macam-macam tu tinggal di luar. Kita masuk masjid dengan satu pahaman, iaitulah kita semuanya adalah saudara se-Islam yang ingin memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, ingin untuk kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan perasan-perasan lah tuan-tuan sekalian dengan pangkat-pangkat jawatan yang ada tu dia bawa sekali dalam masjid. Akhirnya bergaduh. Kita tak mau. Biar di dalam masjid ini tuan-tuan sekalian kita harmoni. Sebab apa? Semua orang di sisi Allah Taala sama tuan-tuan sekalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Taala di kalangan kamu adalah orang yang bertakwa. Sekalipun orang yang datang tuan-tuan sekalian orang hitam legam tuan-tuan sekalian, tapi dia beramal soleh, menjadi orang-orang yang soleh, beramal ibadah, maka sebenarnya tuan-tuan sekalian dia lebih disayangi oleh Allah Ta'ala, dia lebih tuan-tuan sekalian diredai oleh Allah Ta'ala berbanding dengan orang walaupun dia apa nama ni comelote, putih, tapi ibadahnya entah tak ke mana tuan-tuan sekalian. Maka tuan-tuan sekalian, Allah SWT tidak pandang itu semua. Nabi pun dah sebut dah tuan-tuan sekalian. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Taala tidak melihat warna kulit kamu, tidak melihat paras wajah kamu, tetapi Allah Taala lihat ialah hati kamu dan amalan kamu. Jadi kita kena pastikan tuan-tuan sekalian bahawa bila kita masuk dalam masjid, persamaan taraf itu mestilah kita laksanakan. Tak perlu kita nak berebut-rebut kemuliaan. Contohnya kita lebih mulia daripada orang lain dan seumpama dengannya ya. Kemudian tuan-tuan sekalian, ianya juga bertujuan untuk menghilangkan ataupun menghancurkan sifat ananiah. Ananiah ni apa tuan-tuan sekalian? Ini ana ni bahasa Arab. Ananiah makna sifat keakuan. Aku tak mau tuan-tuan sekalian. Sebab bila orang sebut aku ni, biasa aku ni yang baik-baik je. Kalau yang tak baik, sianu tu semua tak baik. Lihat, kebiasaannya begitulah. Jadi sifat keakuan hilangkan tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Bila kita berada di masjid, kita lihat ada rakan kita yang kekurangan, kita bantu mereka. Ada kawan yang mempunyai kelebihan, membantu orang yang susah, orang yang lemah. Begitu tujuan hidup di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan sekalian, kalau kita melihat di zaman Rasulullah juga, masjid adalah fungsinya begitu besar sekali dalam menyatu padukan ummah. Dan hari ini kita melihat ada masjid-masjid tuan-tuan sekalian yang EJK-nya kreatif, sangat bagus sekali. Saya puji Alhamdulillah. Macam baru ni saya tengok di YouTube, ada satu masjid di Kedah. Di mana? Mergong ke mana tuan-tuan sekalian. Ada satu masjid, dia siapkan masjid itu macam RNR dekat Plus tu tuan-tuan sekalian. Di situ ada apa? Ada kafe. Jadi orang boleh singgah minum-minum kat kafe. Dia ada ada speed mat pula. Ada mat-mat ni lah. Kedai runcit lah ya. Dia ada masjid mat. Ada tempat orang nak beli-beli barang apa semua. Kemudian dia ada tempat riadah. Kemudian dia ada apa dia panggil tu? Homestay. Ini satu benda yang sangat baik tuan-tuan sekalian. Jadi EJK Masjid Surau yang mempunyai kawasan yang luas. Kena fikirkan inisiatif bagaimana untuk tarik orang ramai datang ke rumah Allah Ta'ala. Jadi bila orang tengok kelengkapan banyak tuan-tuan sekalian, orang akan datang ke masjid. Sebab orang boleh bermuamalah, dalam masa sama boleh beribadah. Ini kalau dah pergi pasar, kat kedai apa dah azan, orang nak pergi masjid, barang tak boleh beli lagi, kan? Kalau dekat supermarket gitu juga, nak pergi sembahyang pun orang ramai berebut-rebut dekat surau. Akhirnya tak dapat melakukan ibadah dengan sempurna. Jadi kita kena pastikan sekalian, dalam keadaan kita menyelesaikan muamalah kita dunia ini,
muamalah dan interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga hendaklah kita laksanakan. Memang cantik tu Tuan. Saya setuju sangat masjid-masjid yang buat sedemikian supaya orang ramai dapat menggunakan fungsi masjid. Bahkan kalau boleh masjid-masjid surau ni Tuan sekalian, pergi jumpa bank, minta letak mesin ATM dekat masjid. Letak mesin ATM dekat masjid. Kalau takut kena rompak lah, kenapa, letaklah, jaga tu sekalian situ. CCTV pun ada kan, tak ada masalah tu sekalian. Zaman sekarang ni canggih dah. Jadi orang boleh keluarkan duit, masukkan duit di masjid kan. Dalam masa yang sama boleh beribadah tu sekalian. Dan dalam masa yang sama juga masjid dapat apa? Dapat sewa daripada bank-bank tersebut. Dan kalau kita pula tu sekalian ada harta-harta wakaf. Kadang-kadang kita ni tu sekalian, orang Islam ni, wakaf ni naklah dikembangkan. Bukan bila harta wakaf statik. Oh ni tak boleh guna langsung ni sebab ini harta wakaf. Tak betul tu sekalian. Harta wakaf ni perlu diperkembangkan. Supaya apa? Supaya ramai orang tu sekalian akan dapat manfaatnya. Sebab tu bila tuan-tuan baca tentang sejarah wakaf di zaman kerajaan Osmaniyah dulu, bahawa di Mesir saja tu sekalian hampir 90% tanah-tanah itu menjadi tanah wakaf. Sehingga bila tanah wakaf ini dapat dibangunkan, untuk apa tuan-tuan sekalian? Tengok ada gelandangan, tak ada rumah, buatkan rumah. Mereka membayar sewa dengan kadar yang sangat murah. Di Mesir ketika itu cuma lebih kurang 1 junai. Satu je RM1 lah duit kita tu sekalian gitu satu bulan. Tengok ada tanah wakaf pula, tanah yang tidak diusahakan. Ada kita punya jamaah atau rakyat penduduk kita yang tak ada pekerjaan, macam sekarang ni hilang pekerjaan. Bimbing mereka untuk apa? Buat cucuk tanam dan seumpama dengannya. Ini sangat luas tu sekalian kalau kita berbincangkan fungsi masjid, wakaf dan umat Islam ni tuan-tuan sekalian. Ada 2 sumber utama. Kalau kita gembling tenaga betul-betul tuan-tuan sekalian, Masya Allah, tidak ada orang fakir miskin di tempat itu. Apa dia? Pertama zakat, yang kedua wakaf. Ini sangat baik tuan-tuan sekalian. Baik tuan-tuan sekalian. Yang kedua tuan-tuan sekalian, asas kedua dalam pembinaan masyarakat baru iaitulah persaudaraan sesama Islam. Atau kita panggil at-ta'akhi. Iaitu mempersaudarakan antara orang Islam dengan orang Islam. Daripada mana tuan-tuan sekalian? Orang Muhajirin yang datang daripada Mekah dengan orang Ansar yang berada di Madinah. Kenapa begitu tuan-tuan sekalian? Sebab tuan-tuan sekalian, manusia di mana pun hanya dapat disatukan dengan Islam. Selagi tidak atas nama Islam tak jadi apa. Tuan-tuan cerita perpaduan Melayu. Kau tengok apa yang berlaku kat luar tu, perpaduan Melayu. Bergaduh tak habis-habis tuan-tuan sekalian. Dulu salahkan non-Muslim lah, salahkan itulah tuan-tuan sekalian. Sekarang bila kerajaan Melayu Islam, bergaduh aja tak habis-habis tuan-tuan sekalian. Bercakaran. Jadi kita ni selalu menyalahkan orang atas apa juga yang berlaku kepada kita. Ini tuan-tuan sekalian, kita kena berhati-hati. Sebab memang syaitan ni disuka dia gaduhkan kita. Orang-orang Ansar itu terdiri daripada puak-puak Arab yang tinggal di Madinah tuan-tuan sekalian. Sebelum datangnya Islam, di Madinah tu banyak puak-puak tu semua bergaduh. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Tak boleh bersatu atas nama Arab pun tak boleh tuan-tuan sekalian. Bergaduh. Aus dan Khazraj di Madinah itu saja berperang 400 tahun tuan-tuan sekalian, tak pernah berdamai. Sampai begitu sekali. Apatah lagi dia nak menerima orang luar. Tetapi Rasulullah SAW tuan-tuan sekalian bawa Islam, saudarakan orang Quraisy daripada Mekah dengan orang-orang Arab Madinah. Bersatu mereka kukuh. Bahkan persaudaraan itu kukuhnya bukan setakat mereka menyatakan aku Islam, kamu saudara se-Islam, tetapi tuan-tuan sekalian sehingga kalau ada orang-orang Madinah yang meninggal dunia, hartanya boleh diwarisi oleh sahabat-sahabat daripada Muhajirin tuan-tuan sekalian. Betul Kak Maimunah. Selalu salahkan pihak lain macam lagu bangau-bangau. Itu berlaku. Bangau-bangau. Entah siapa salah tak tahu tuan-tuan sekalian. Padahal sebenarnya kita lah yang bersalah. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu mengikut acuan Islam dalam menyatu padukan masyarakat. Jadi masyarakat hanya boleh disatu padukan dengan Islam. Sebab Islam ni universal. Islam ni besar berbanding dengan bangsa. Bangsa ni kecil tuan-tuan sekalian. Kalau kita kata kita bina perpaduan Melayu, Melayu je lah, setakat orang Melayu je. Orang lain tak boleh masuk sebab dia Melayu asasnya. Kalau perpaduan Cina, Cina saja. Orang lain tak boleh. Perpaduan India, India saja. Tapi bila perpaduan Islam, siapa pun tuan-tuan sekalian yang beragama Islam, apapun bangsanya, dia akan dapat hak-hak sebagai seorang Muslim. Dia akan dapat keadilan. Tengok tuan-tuan sekalian, ni cantiknya Maka Rasulullah SAW telah mempersaudarakan di antara Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib ni siapa tuan sekalian? Iaitu sepupu Nabi SAW, abang pada Sayyidina Ali Ja'far bin Abi Talib
yang dikenali sebagai Ja'far At-Tayyar. Kenapa At-Tayyar? Sebab tuan-tuan dalam peperangan Mu'tah atau peperangan Mu'tah, tangannya dua-dua kena potong tuan-tuan. Kemudian dia ditombak, mati. Jadi kata Rasulullah, nanti dia dekat syurga, Allah Ta'ala gantikan tangan yang terputus itu dengan kepak, berterbangan bebas di dalam syurga tuan-tuan. Ini sepupu Nabi SAW ya. Dipersaudarakan dengan siapa? Dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian mempersaudarakan antara Hamzah bin Abdul Muttalib, ni pakcik Nabi sendiri ya, dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Mempersaudarakan antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Khirijah bin Zuhair. Mempersaudarakan antara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan Utbah bin Malik, dan mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi', ya. Sa'ad bin Ar-Rabi'. Tapi tuan-tuan lihat, walaupun pada peringkat awal persaudaraan itu bersifat maddi. Maddi ni makna kebendaan. Sifatnya apa? Dipersaudarakan tadi supaya orang-orang Ansar yang ada kelebihan daripada segi keuangan, ada kelebihan tentang hartanya, boleh membantu sahabat-sahabat yang datang tadi. Kerana apa? Sahabat-sahabat yang datang daripada Mekah tadi, iaitu orang-orang muhajirin, mereka datang dalam keadaan selai sepinggang, sebab hartanya semua dirampas oleh puak-puak kafir Quraisy. Jadi dengan tujuan pertama, sahabat-sahabat Ansar tu namanya Ansar, orang yang membantu. Dia dapat bantu daripada sudut itu. Tetapi tu sebenarnya itu bukanlah pokok utamanya, walaupun itu asalnya begitu ya. Kita dapat buktikan apa? Di mana sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan sekalian, bukanlah tujuannya untuk nak dapat harta itu semata-mata. Sebagai contoh tuan sekalian, Abdurrahman bin Auf ni dia jutawan Mekah, orang kaya tuan-tuan sekalian. Di Mekah tu di antara orang yang banyak menyumbang untuk sahabat-sahabat Nabi yang Islam, yang dizalimi, yang kekurangan apa semua, harta dia banyak sekalian. Bila dia pindah ke Madinah, hartanya dirampas semua oleh puak-puak kafir Quraisy. Maka dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi' ni orang kaya tuan-tuan sekalian, dia jutawan Madinah. Jadi bila dipersaudarakan, maka tuan sekalian Sa'ad bagi tahu pada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, ya, kalau kamu mau aku ada harta sekian banyak, kita bagi dua, separuh bagi aku, separuh bagi kamu. Dahsyat sahabat Nabi tu sekalian. Nak bagi bukan sikit-sikit tu sekalian. Apa yang ada tu bagi separuh ataupun bagi semua pun ada tu sekalian. Cerita perang kita pun dengar sekalian, Abu Bakar bagi sekali harta semua sekali. Ya, Saidina Umar bawa separuh. Itu memang biasalah. Ini pun sama juga. Kalau kamu nak wahai Abdurrahman, harta ni kita bagi dua. Kamu sekian juta, saya sekian juta, tak masalah. Tapi Abdurrahman kata apa tu sekalian? Wahai Sa'ad, kalau aku nak jadi kaya, aku tak payah datang ke Madinah, sebab aku memang dah kaya kat Mekah. Dia memang jutawan, hartawan. Kalau aku nak kaya, aku tak payah datang Madinah, aku boleh duduk dekat Mekah, aku boleh kaya raya, aku boleh senang lenang. Tapi aku datang ke Madinah semata-mata kerana Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan dia pun tidak meminta-minta. Bahkan dia sebab apa? Wahai Sa'ad, boleh tak kalau kau tunjukkan aku di mana pasar Madinah? Businessman tuan-tuan sekalian. Businessman ni dia fikir dia macam dia nak berniaga, nak membangunkan ekonomi. Di samping itu nanti hasilnya boleh digunakan untuk Islam tuan-tuan sekalian. Maka Sa'ad pun bawa berjalan tuan-tuan sekalian di kota Madinah. Inilah pasar-pasar Madinah. Ini pasar sekian, tapi sekarang dikuasai oleh Bani Qainuqa, orang Yahudi. Pasal apa? Pasal orang Arab gaduh saja tuan-tuan sekalian. Pergi sana ni pasar sekian. Hampir seluruh pasar-pasar itu dikuasai oleh puak-puak Yahudi. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana orang Arab nanti kota siap bergaduh saja tuan-tuan sekalian. Tak boleh nak bersatu, maka dikuasai. Hari ini kita macam tu juga tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok di mana pun. Kebanyakan negara umat Islam, siapa yang menguasai ekonomi mereka tuan-tuan sekalian? Kita bersama negara kita, Indonesia, yang kuasai ekonomi bangsa asing. Sebab apa? Sebab orang pribumi ni dia memang macam itu. Dia selalu bergaduh, tak habis-habis tuan-tuan sekalian. Baik, selepas peperangan Badar, turun ayat tuan-tuan sekalian dalam surah Al-Anfal ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada bukan kerabatnya. Di dalam kitab Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya, dengan otomatik. Apabila ayat ini diturunkan, maka tuan-tuan sekalian, ini ayat berkenaan dengan faraid, ya, harta-harta selepas ini tidak boleh diberikan lagi kepada orang yang bukan kaum kerabatnya. Maka kaum kerabat saja yang layak untuk mendapat harta pewarisan. Begitu tuan-tuan sekalian. Baik, kenapa persaudaraan ini penting sangat tuan-tuan sekalian?
Sebab tidak ada mana-mana negara dapat berdiri dan ditegakkan tanpa persefahaman dan perpaduan di antara anggota umatnya. Persefahaman dan perpaduan tidak terlaksana tanpa ikatan persaudaraan dan kasih sayang. Macam kita kan tuan-tuan sekalian. Contoh di surau. Sebab apa ada kumpulan AJK surau? Kenapa ada MPKK kalau di kampung? Sebab ada persamaan, persefahaman daripada sudut nak sama-sama buat baik, nak sama-sama cegah mungkar, nak sama-sama berikan kebajikan kepada orang ramai. Jadi bila ada persefahaman, ada perasaan kasih sayang, maka banyak program yang boleh kita atur, tuan-tuan sekalian. Lah kalau kita asyik bergaduh aja, macam mana kita nak laksana program, tuan-tuan sekalian? Jadi persefahaman itu penting. Okey, kita nak buat kuliah bulanan ataupun kuliah mingguan atau kuliah harian. Okey, semua persefahaman ni. Setuju. Sama ada nak dengar tak dengar itu terpulang. Yang penting kita buat. Persefahaman tu bukan setakat setuju saja. Tapi setuju macam mana pula programnya nanti. Daripada segi jamuannya, kalau perlu jamuan. Kalau nak bagi sedikit token pada ustaz-ustaz yang datang, nak isi minyak tol apa semua. Untuk apa lagi? Nanti bayar elektriknya apa semua. Jadi persefahaman bukan setakat setuju program tadi, tapi bagaimana untuk menjayakan program itu, tuan-tuan sekalian. Ini yang penting. Jadi kalau masyarakat tadi tidak diadun dengan kasih sayang, bagaimana kita nak melaksanakan perkara-perkara yang baik dalam masyarakat? Jadi sebab tu dia mesti bermula daripada masyarakat kecil, daripada rumah. Bagaimana setiap keluarga dapat membina kasih sayang sesama ahli keluarga, kemudian dibawa keluar. Kasih sayang ada dalam keluarga tadi, tuan-tuan sekalian, menyebabkan setiap keluarga baik, membina satu masyarakat kampung yang baik ataupun taman perumahan yang baik, ahli Qaryah masjid yang baik. Daripada situ akan membina pula daerah yang baik dan seterusnya pada negeri dan negara, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau asyik bergaduh tak habis-habis, macam mana kita nak bina satu kehidupan yang sejahtera, tuan-tuan sekalian? Ikatan persaudaraan mesti terdapat dahulu suatu pegangan atau akidah ideologi yang mencantum antara kesemua. Maknanya semua sekali mesti ada ideologi, iaitu ikatan persaudaraan daripada semua kalangan masyarakat. Kemudian sebuah masyarakat juga adalah bertujuan untuk melaksanakan kerjasama, tolong menolong. Ini disebut at-ta'awun. Dalam Quran disuruh oleh Allah Ta'ala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu tujuan sebuah masyarakat. Masyarakat itu mestilah adanya sifat kasih sayang. Bila datang rasa sayang, dia nak bantu orang lain. Tu. Jadi kata Allah Ta'ala, bertolong menolonglah dalam perkara-perkara kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kamu tolong menolong dalam perkara-perkara apa dia? Yang boleh membawa dosa, yang boleh membawa pada permusuhan, pergaduhan. Yang itu jangan. Kita tolong menolong perkara-perkara yang baik. Yang jahat-jahat, yang tak baik, jangan ikut, tuan-tuan sekalian. Kerana ia akan merosakkan masyarakat. Ia akan merosakkan jamaah. Dia akan merosakkan penduduk itu. Jadi kasih sayang. Bila kasih sayang ni kita, si anu tu susah, kita akan bantu dia, tuan-tuan sekalian. Hari ni dia susah, kita bantu. Esok bila jadi kita pula susah, orang lain pula bantu, ya. Sebab tu jangan susah, tuan-tuan sekalian. Siapa pun yang memerlukan bantuan, hendaklah kita bantu, ya. Baik, seterusnya tuan-tuan sekalian, sebuah masyarakat yang adil dan bersih juga akan terbina dengan adanya perasaan kasih sayang. Jadi bila ada perasaan kasih sayang, akan wujudnya sebuah negara yang adil, tuan-tuan sekalian. Sebab semua dah baik gitu, semua jadi adil lah, tuan-tuan sekalian, kan? Jadi adil ni, tuan-tuan sekalian, bukan sama orang Islam saja. Sebab tu dah Quran sebut, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu, ala ta'dilu. Dekat-dekat. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Janganlah kerana kebencian kamu pada satu-satu orang, satu-satu kumpulan, satu-satu kelompok menjadikan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil lah, kerana adil itu paling dekat dengan takwa. Sifat adil itu dekat dengan takwa, tuan-tuan sekalian. Jadi jangan sampai kita berlaku zalim terhadap siapa pun dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, seterusnya ikatan persaudaraan antara orang Muhajirin dan Ansar adalah suatu pelancaran prinsip keadilan masyarakat yang telah pun tercipta dengan penuh kejayaan sebagai sistem kemasyarakatan yang unik di alam jagat ini. Sebab tuan-tuan sekalian, sebelum daripada Islam, tidak ada satu negara yang kehidupannya sedemikian rupa. Tuan-tuan boleh tengok sejarah Rom, bagaimana akhirnya Rom binasa. Tengok sejarah Parsi, bagaimana akhirnya Parsi binasa. Kerana apa? Kasih sayang itu hanya bersifat maddi semata-mata.
Orang kaya sama kaya berkasih sayang, dengan orang miskin mereka zalim. Orang yang ada kedudukan, ada pangkat, tuan-tuan sekalian, hanya sebab mereka saja. Ini pun sekarang pun ada juga, tuan-tuan sekalian. Bila orang kayangan, langgarlah SOP, tak ada apa-apa. Tapi orang marahin, duit pun tak ada, tuan-tuan sekalian, langgar SOP, denda sampai 50,000. Ini yang berlaku sebab apa? Sebab hari ini kasih sayang itu tidak lagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang hanya sesama orang-orang yang terdekat dengan dia. Ini jadi macam dulu-dululah zaman Rom Parsi. Sebab tu akhirnya sistem negaranya rosak, sistem kemasyarakatannya rosak. Kita kena kembali tu lihat bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurus negara Madinah itu. Kemudian Rasulullah SAW menjadikan persaudaraan ini tanggungjawab yang sebenar dan meresap serta dijayakan dengan terlaksananya yang sebaik-baiknya. Dan persaudaraan ini memang dilaksanakan oleh Rasulullah secara praktikal, bukan setakat cakap-cakap. Cakap ni semua orang boleh cakap, tuan-tuan sekalian. Tapi Nabi tak. Apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi sebut akan diikuti dengan praktikal dalam kehidupan baginda Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai panduan kita pada hari ini. Itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi insyaAllah tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita lebih berkasih sayang dengan ahli-ahli Korea kita, saudara mara kita, sahabat-sahabat kita, dan kita akan sama-sama mengecapi kehidupan yang aman damai sesama masyarakat. Dan kita tuan-tuan sekalian, sesama masyarakat, saya kadang-kadang sedih tuan-tuan sekalian, ada lagi masyarakat yang bergaduh hanya semata-mata berlainan ideologi politik tuan-tuan sekalian. Engkau nak ikut parti mana kau punya pasal. Tapi jangan sampai kita putuskan tali silaturahmi sesama saudara se-Islam, tuan-tuan sekalian. Sebab apa, tuan-tuan sekalian? Sebab orang yang memutuskan tali silaturahmi, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan masuk syurga, kan? La yadkhulul jannata man qati', kata Nabi. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Tapi kalau setakat parti politik, tuan-tuan sekalian, kita nak anut mana-mana parti politik, silakan. Selagi mana parti politik itu tidak bertentangan dengan akidah Islam. Boleh tuan-tuan sekalian. Sebab parti politik ni hanya bersifat untuk apa? Untuk mengurus. Mengurus dunia ni. Itu sistem politik. Jadi kadang-kadang politik sana, politik sini, dia berbeza daripada segi pandangan-pandangan, tetapi masing-masing cuba untuk menjadikan platform parti politik itu untuk melakukan kebaikan kepada masyarakat. Ayo silakan tuan-tuan sekalian. Dan kita saling meraihkan. Kamu nak ikut parti sana, macam mana kau nak buat kebaikan kepada rakyat, silakan cara kamu. Aku cara aku gini. Nanti rakyat akan tengok yang mana yang terbaik, tuan-tuan sekalian. Tapi jangan oleh kerana itu, si Anu tu dah tak geng gitu lah, sampai putus tali persaudaraan. Yang ini tidak betul, ya. Baik, yang ketiga, tuan-tuan sekalian, yang terakhir, asas pembentukan masyarakat baru yang dibina oleh Rasulullah, iaitulah Sahifah Madinah, perjanjian umat Islam dengan non-Muslim. Asas ketiga merupakan asas yang penting sekali dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menentukan nilai perlembagaan negara baru itu. Ibnu Hisham meriwayatkan, katanya, tidak berapa lama setelah Rasulullah tinggal di Madinah, seluruh penduduk Madinah dan seluruh Arab memeluk agama Islam. Semua orang Arab memeluk agama Islam, tuan-tuan sekalian. Yang tak masuk Islam ni orang-orang Yahudi lah, tuan-tuan sekalian. Orang Yahudi ni dia bukan orang Arab. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Sebab agama Yahudi ni hanya dianuti oleh orang-orang Bani Israel. Bani Israel dia tak bagi tuan-tuan sekalian orang lain beragama dengan agama Yahudi. Dia beza dengan agama lain. Orang Kristian dia pergi cari lagi orang lain masuk agama dia. Islam memang macam itulah tugas kita, Rasulullah suruh. Adapun Yahudi dia tak boleh, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan hidung pesek, sawo matang, tiba-tiba nak ngaku jadi orang Israel. Dia tak mahu tuan-tuan sekalian. Dia tengok pesek, dia nak ngaku Yahudi lah. Tak ada. Ada bangsa dia. Tapi macam mana ada orang Yahudi di Madinah itu? Kerana tuan-tuan sekalian, ini sejarah lama. Ketika mana Nabi Musa AS mengerjakan haji bersama dengan beberapa puak Yahudi. Sebab kan Palestin atas, kemudian Madinah, kemudian Mekah bawah, kan? Jadi bila mereka menunaikan haji di Mekah, mereka nak balik ke Palestin, singgah di Madinah. Masa tu nama dia bukan Madinah, nama dia Yathrib. Sebelum daripada itu ada nama lain bagi Yathrib. Rasulullah tidak pernah menyebut Yathrib, sebab Yathrib ni maknanya kurang baik. Nabi biasanya sebut Taibah. Jadi tuan-tuan sekalian, ketika mana nak balik, mereka singgah di situ dan bagi tahu Nabi Musa bahawa mereka tak nak balik ke Palestin. Sebab apa? Mereka nak menjumpa Nabi yang terakhir. Sebab dalam kitab Taurat, kitab Injil memang disebutkan Nabi yang terakhir akan diutus oleh Allah Ta'ala ke suatu kawasan
yang mana tanaman tamar sangat lebat, ataupun sangat subur, maka mereka telah mengkaji itu sekian. Puak-puak Yahudi ni telah mengkaji bahawa kawasan yang subur dengan tanaman tamar tidak lain tidak bukan ialah Madinatul Munawwarah. Jadi sebab itulah mereka terus tinggal di situ. Mereka tak mau balik ke Palestin. Cumanya bila Nabi datang, mereka tolak pula Nabi tu sekalian. Mereka tak mau Nabi. Kenapa dia tak mau Nabi tu sekalian? Sebab Nabi bukan di kalangan Bani Israel. Baik, saya nak respon sikit itu sekalian. Ada satu pandangan daripada siapa ni? Maimunah. Seperti di negara .x henti bergaduh dari selepas dan nak pilihan raya. Dah menang pun bergaduh lagi dalam parlimen yang menjadi mangsa rakyat. Tak wujud kesejahteraan di dalam negara, ibarat sebuah keluarga yang kocar-kacir. Ya tentu sekalian, memang kadang-kadang bergaduh tu. Tapi kadang-kadang kita kena ingat ada faktor pergaduhan itu berlaku disebabkan oleh mak bapak tadi. Jadi mak bapak tu tak reti nak mengurus, mak bapak tu tak reti macam mana nak berinteraksi dengan anak-anak. Itu jadi macam tu. Itu yang berlaku dalam negara tu sekalian. Soal orang dalam parlimen itu sekalian berbahas, itu biasa. Kalau tuan-tuan tengok parlimen di Malaysia ni setakat tu tak ada apa. Parlimen luar negara baling kerusi tu sekalian. Dan parlimen memang tempat untuk bercakap. Parlimen memang tempat untuk mereka berbahas. Cuma kadang-kadang oleh kerana ada provokasi itu berlaku macam tu sekalian. Dan pemimpin kerajaan yang memerintah sepatutnya memberi ruang tu sekalian kepada siapa pun untuk sama-sama memberi pandangan, berbincang. Tetapi oleh kerana ruang-ruang itu ditutup, menjadi masalah tu sekalian. Kadang-kadang di luar bercakap sikit tu sekalian, kadang-kadang digunakan akta-akta seperti hasutan dan supamu untuk tangkap orang. Jadi ini tak betul tu sekalian. Contoh kalau tuan-tuan tengok bagaimana di Kedah sekarang ni. Bila ada pemimpin nombor 1 di Kedah bergurau sampai melibatkan kematian apa semua kan, pasal kontena mayat apa semua, orang kritik, ini bergurau, cara orang Kedah bergurau macam tu. Bila orang lain gurau dengan dia panggil polis tangkap pula tu sekalian. Ini masalah. Bila mana pemimpin ataupun bapa tadi tu sekalian, dia tak mampu untuk mengurus anak-anak dia. Jadi masalah. Kita tak boleh nak salahkan rakyat semata-mata tu sekalian. Bila pemimpin tak patuhi SOP kan, dia boleh langgar apa semua. Tapi bila orang bawah langgar, dia ambil tindakan. Jadi ini kadang-kadang perbalahan seperti ini tu sekalian menyebabkan Allah Ta'ala tarik rahmat dan barakah kehidupan kita. Sebab tu jaga-jaga tu sekalian. Kita kena cuba ubah supaya kita dapat satukan balik masyarakat dalam negara kita. Tak kira orang Islam ke bukan Islam. Baik. Seterusnya tu sekalian, kalau kita melihat dalam Piagam Madinah, ini digubal jelas tu sekalian oleh Rasulullah SAW. Satu carta perjanjian dan dimeterai antara orang Islam yakni Ansar dan Muhajirin. Didamaikannya juga orang-orang Yahudi yang diakui kebebasan beragama dan pemilikan harta dengan disertai syarat-syarat. Jadi orang-orang non-Muslim juga tu sekalian dalam sebuah negara Islam, mereka mempunyai hak-hak mereka yang mesti tu sekalian dijamin oleh perlembagaan. Yang itu saya dah, kalau tuan-tuan mengikuti program saya setiap malam, saya ada program yang kita namakan Mentalaah Kitab Islam Agama Rahmah. Dibahaskan oleh Syekh Ali Muhyiddin tu sekalian, berkaitan dengan apa yang disebutkan sebagai Islam Agama Rahmah itu, hak-hak non-Muslim juga tu sekalian adalah dilindungi oleh pihak pemerintah. Sebab apa? Sebab non-Muslim itu sekalian mereka membayar cukai. Kalau dalam konteks zaman Rasulullah dan para sahabat dulu dinamakan sebagai kafir zimmi. Orang kafir zimmi ni tu sekalian, dia bayar jizyah dan juga cukai kharaj. Cukai jizyah ialah cukai kepala. Kharaj ialah cukai hasil daripada tanah. Mereka buat pertanian apa semua, dia dikenakan cukai kharaj. Jadi oleh kerana mereka membayar cukai, maka negara mesti melindungi mereka daripada sebarang kerosakan, kemusnahan dan serangan daripada musuh. Sehingga dalam hadis Nabi pun sebut tu sekalian, kalau sekiranya tidak dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan mereka ataupun hak-hak mereka, maka kerajaan itu kena pulangkan balik cukai-cukai itu. Dan berlaku tu sekalian di zaman Saidina Umar misalnya, apabila Rom nak serang satu kawasan,
Gubernur kawasan itu tuan sekalian diarahkan tuan sekalian untuk memulangkan balik jizyah kerana bimbang tak dapat melindungi mereka. Tapi non-Muslim melihat bagaimana keadilan Islam ketika itu tuan sekalian, yang akhirnya tuan sekalian apa yang berlaku, mereka tidak mengambil balik cukai tersebut. Bahkan tuan sekalian, dia apa nama ni? Bahkan dia mendoakan agar para sahabat tuan sekalian dapat apa nama ni? Dapat kemenangan dalam peperangan tersebut. Ya. Baik, kalau kita melihat tuan sekalian di antara isi kandungan di dalam Piagam Madinah, ya, di antaranya kita tak sebut semua tu sebab dia banyak dia punya, kalau kita sini panggil enactment lah itu tu sekalian, ya. Dia ada terlampau banyak. Jadi kita hanya sebut beberapa perkara yang penting. Ya. Antara perkara yang penting yang pertama tuan-tuan sekalian, kaum muslim dari golongan Quraisy dan Yathrib. Quraisy yang muhajirin, ya, Yathrib orang-orang Ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka adalah satu umat bebas dari pengaruh manusia lain. Jadi semua penduduk di Madinah, orang Ansar ataupun orang muhajirin, mereka semuanya adalah umat yang satu, dan mereka hendaklah sama-sama mempertahankan kota Madinah. Yang makna kalau ada serangan luar, mereka mesti pertahankan kota Madinah. Tidak boleh mereka berpaling tadah. Kemudian sesungguhnya kaum mukminin dan bertakwa berkewajiban menentang setiap orang yang menzalimi orang lain, melanggar ketertiban, melakukan penipuan, permusuhan atau kerosakan di kalangan masyarakat orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya mereka bersatu untuk menentang kesemua ini, meskipun yang ditentang itu adalah anak mereka sendiri. Ini keadilan Islam tuan-tuan sekalian, ya. Yang mana disebutkan, kalaulah ada orang melakukan kezaliman, seluruh penduduk Madinah mesti memerangi mereka, sekalipun mereka itu adalah daripada anak ataupun ayah mereka sendiri. Itu yang Nabi contohkan. Nabi kata apa? Kalaulah anak perempuanku Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Tapi kalau kita lihat hari ini tuan-tuan sekalian, perkara-perkara ini tidak berlaku dalam masyarakat. Dia boleh sembanglah nak laksanakan keadilan begitu begini, nanti kalau anak perempuan mencuri macam Rasulullah, potong tanganlah. Tapi hari ini hakikatnya tidak tuan sekalian, di mana ramai kadang-kadang orang bila ada kedudukan, maka dia akan melindungi keluarganya yang melakukan kezaliman dan kejahatan. Kemudian jaminan Allah adalah satu dan mereka melindungi nasib orang yang lemah. Orang-orang mukmin saling bantu-membantu sesama mereka daripada gangguan manusia lain. Ini jaminan Allah merata melindungi nasib orang-orang yang lemah. Jadi sebuah negara, kerajaan mesti tetap melindungi orang-orang yang lemah, daripada apa juga sudut dan apa juga agama. Selagi mereka itu rakyat negara tersebut, mereka diiktiraf kewarganegaraannya, maka pemerintah mesti melakukan keadilan. Sehingga tuan-tuan sekalian berlaku satu orang tua Yahudi, berjalan meminta-minta, ya. Kemudian ketika Saidina Umar datang, Saidina Abu Bakar minta maaf, Saidina Abu Bakar tuan sekalian, dia pegang belakangnya, belakang dia kata, wahai orang tua, kamu agama apa? Kamu ahli kitab daripada agama apa? Dia beritahu dia daripada Yahudi. Kenapa kamu meminta-minta? Dia kata, usiaku semakin tua, aku semakin uzur. Bila aku uzur, kata dia, aku tak dapat lagi bekerja, mataku pun sudah mula rabun, badanku semakin lemah. Aku tidak minta apa-apa, dia kata aku cuma minta balik cukai-cukai jizyah. Mana dulu dia daripada muda tuan-tuan sekalian melakukan kebaikan, membayar cukai, tiba-tiba dia tua, dia lemah tuan-tuan sekalian. Maka dia kalau boleh minta sedikit bahagian, dia kata bukannya duit apa, duit jizyah yang pernah aku bayar tu minta sikit, kata dia, untuk survive kehidupan dia. Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Dibawanya ke Baitul Mal, begitu pergi Baitul Mal, tolong dia kata bagi hak-haknya. Kerana apa? Kita telah dapat kebaikan daripada dia daripada zaman mudanya. Mana masa muda dia banyak membayar cukai-cukai, dan cukai itu digunakan untuk kemakmuran negara. Maka saat dia dah tua, jangan sampai kita abaikan. Ini tuan-tuan sekalian keadilan di zaman para sahabat dulu, ya. Walaupun orang itu agama lain, tetapi ia tetap juga dilindungi, ya. Baik, seterusnya yang ketujuh, yang seterusnya
tidak dibenarkan bagi setiap orang mukmin yang berikrar dengan piagam ini dan percaya kepada Allah serta hari akhirat akan membantu orang-orang yang salah dan memberi perlindungan baginya. Sesungguhnya laknat dan kemurkaan Allah akan menimpanya di hari kiamat dan tidak diterima segala pengakuan dan penyaksiannya. Ini satu lagi peringatan tentu sekalian, jelas disebut, ya. Tidak dibenarkan siapa pun orang mukmin yang ada di kota Madinah ketika itu melindungi orang-orang yang melakukan kesalahan. Kalau mereka melindungi orang yang jelas salah, tentu sekalian, apatah lagi sampai menggugur pula kes-kes di mahkamah. Ini tentu sekalian, Nabi kata apa? Dia akan dilaknat oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan dia tidak boleh jadi saksi. Saksi je tak boleh diterima penyaksiannya. Ini tentu sekalian, ini peringatan daripada Rasulullah. Jadi kalau kita ingatkan dalam apa nama ni, yalah, sahabat-sahabat kita ingatkan dalam kuliah ke apa tu sekalian, kita bukannya nak mengata apa, kita nak mengingatkan, kalau benda-benda ni dibiarkan, ia akan merosakkan negara semua orang sekali. Bukan orang-orang tertentu saja. Sebab Nabi dah sebut dah tentu sekali, adalah hadis kan. Allah Ta'ala binasakan satu-satu kaum bukan semata-mata kerana kejahatan kaum tersebut, tetapi kerana diamnya orang-orang yang baik. Mana ada orang yang melakukan kezaliman, kita berdiam diri, kita akan dibinasakan sekali oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yang pelik kita ni tu sekarang kadang-kadang ngaku baik, tapi orang yang jelas-jelas mengakukan kezaliman, kita tetap sokong dia. Takkanlah kita tak ada akal untuk fikir benda ni salah, benda ni betul, benda ni selari dengan Quran Sunnah, benda ni bertentangan dengan Quran Sunnah. Takkan itu kita tak boleh fikir kan? Sebab kita bukan budak-budak kecil, kita belajar. Tiap-tiap malam kuliah di masjid, tiap-tiap kuliah subuh, Sabtu, Ahad kuliah lagi, macam-macam kita ikut program-program keagamaan tu sekian, mana keilmuan. Tetapi kita tidak boleh lagi membezakan. Hanya kerana apa? Ini kumpulan kita, jadi kita sentiasa sokong dia. Betul, macam tu ya. Ini tak betul. Islam tak benarkan begitu. Islam menegakkan kita hendaklah berdiri atas sifat keadilan dan kebenaran. Sebab tu dalam hadis sebut, qulil haqqa walau kana murran, berkatalah benar sekalipun pahit, sekalipun ada risiko, tapi benda tu betul, kamu kena cakap. Kita kena mempertahankan kebenaran. Itu yang difokuskan oleh Rasulullah di kota Madinah. Sehingga tentu sekalian Madinah dalam keadaan aman, damai tentu sekalian. Tidak ada berlaku pergaduhan di kalangan masyarakat ketika itu. Kalau ada sedikit dengan orang-orang Yahudi, dan akhirnya orang-orang yang melakukan pengkhianatan di kota Madinah itu satu persatu dihalau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Madinah. Yang terakhir iaitulah Bani Quraizah yang akhirnya dihukum bunuh selepas peperangan Ahzab kerana dia cuba bersekongkol dengan tentera Ahzab daripada luar untuk menyerang Madinah ketika itu. Akhirnya habis semua Yahudi dihalau keluar. Tapi kita melihat tentu saja bagaimana cantiknya pengurusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, sehingga jarang kita mendengar adanya kes-kes jenayah. Ada jenayah, ada tu bukan tak ada zaman Nabi. Tetapi ia dalam skala yang sangat kecil. Kerana apa? Kerana mereka sering mendapat immunity daripada khutbah-khutbah Rasulullah, daripada ilmu-ilmu yang disampaikan di masjid. Kemudian dia melihat sendiri bagaimana Rasulullah sebagai pemimpin menunjukkan contoh tentu sekalian dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ini kalau kita dapat tentu sekalian, insya-Allah kita akan dapat membina satu kumpulan masyarakat yang terbaik tentu sekalian. Bahkan di dalam piagam Madinah ni tentu sekalian, untuk menunjukkan kepada kita bagaimana sistem kita hari ini tentu sekalian, dah cantik dah perlembagaan yang ada tu. Nabi sebab tentu sekalian, sehingga orang Islam dan orang Yahudi itu adalah ummatan wahidah, satu umat yang satu. Macam kita juga, kita dengan orang yang bukan Islam tentu saja adalah ummah yang satu dalam konteks kewarganegaraan, bukan dalam konteks agama. Agama beza, jangan salah faham pula tentu sekalian. Dalam konteks kewarganegaraan. Suatu dalam kitab apa ni yang saya bahaskan setiap malam, tuan-tuan boleh ikuti kuliah saya setiap malam, Islam Agama Rahmah. Tuan-tuan lihat di sini jelas disebutkan tentu sekalian, bahawa tentu sekalian hak sebagai warga negara sama di antara orang Islam bukan Islam, kecuali pada perkara-perkara tertentu. Misalnya tentu sekalian, oleh kerana non-Muslim itu minoriti, orang Islam majoriti, kita boleh meletakkan syarat-syarat seperti Perdana Menteri mestilah orang Islam. Ada hak-hak orang yang majoriti, ada tentu sekalian dibenarkan, dengan syarat tidak mengambil hak-hak non-Muslim, tidak menzalimi non-Muslim. Mana semua sekali dapat. Hak orang bukan Islam dapat, hak orang Islam pun dah dapat. Macam tu tentu sekalian. Ni buku ni sangat cantik tentu sekalian ya. Nanti tuan-tuan boleh dapatkan beli dekat Ilham Books. Sangat bagus buku ni.
dijadikan panduan dalam kehidupan masyarakat majmuk sekalian. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, setakat ini dulu, dan kita berada di bulan Muharram. Jangan lupa tuan-tuan sekalian, ada puasa sunat, iaitu puasa sunat Ashura, iaitu hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Dan afdalnya didahului dengan hari yang ke-9, yakni hari Tasu'ah. Jadi hari Tasu'ah kemudian diikuti dengan hari yang ke-10, hari Ashura. Hari Ashura, puasa Ashura ni tuan-tuan sekalian dulu dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika permulaan Nabi berhijrah ke kota Madinah. Masa tu belum ada lagi arahan berpuasa bulan Ramadan. Syariat bulan Ramadan itu pada tahun yang kedua hijrah. Pada tahun yang kedua hijrah itu baru bermulanya syariat puasa, zakat, ya. Jadi sebelum tu tak ada. Jadi Nabi berpuasa sama juga dengan puasa Muharram sebab mengikut pada nabi-nabi sebelumnya. Baik tuan-tuan sekalian, sekarang kita dah masuk waktu Isyak. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita dan mempertemukan kita dalam pertemuan-pertemuan yang lain, insya-Allah. Apa yang sampaikan ini mudah-mudahan dapat saya amalkan, dan tuan-tuan begitu juga dapat manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina ajmain minan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata mal iman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun, wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya Allah, kami bersyukur dengan limpah kurniamu menjadi hamba-hamba yang beriman, ya Allah. Janganlah kau matikan kami kecuali dalam iman dan Islam, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa mentaati perintahmu dan meninggalkan segala laranganmu, ya Allah. Permudahkanlah urusan dunia kami dan akhirat kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, kau sedang mencoba kami dengan corona, ya Allah. Hapuskanlah corona ini, ya Allah. Kau yang menciptakannya, ya Allah. Kau ambil baliklah, ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, bagi rakan-rakan kami yang sedang mengidap penyakit corona ini, ya Allah, kau permudahkanlah urusan rawatan mereka, ya Allah. Sembuhkanlah mereka, ya Allah. Bagi yang telah terkorban, ya Allah, kau ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Dan kau terimalah segala amal bakti mereka, serta tempatkanlah mereka di tempat yang baik, ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, jadikan pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang kau redai, ya Allah. Pertemuan yang terhindar daripada segala salah silap dan dosa, ya Allah. Dan jadikan perpisahan kami perpisahan yang kau rahmati, ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.